bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel Panas, sahabat semua. Soalan panas daripada ahli parlimen, daripada PAS, sahabat semua. Akhirnya soalan ini memalukan diri sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita akan lihat video awalnya ini, beliau mempersoalkan pelantikan ya di dalam Kementerian Kesihatan ini. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat semua, soalannya adalah adakah perkara ini ya baru ataupun dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini? Itu persoalannya. Jadi menarik untuk kita dengar ya, apakah yang dikatakan oleh ahli parlimen PAS ini yang berdegar-degar, ya semangat sungguh, kononnya mahu untuk membuktikan ya kerajaan hari ini lantikan antara menteri-menteri yang ada. Tapi sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku, jawapan padu daripada YB Menteri Kesihatan mengena batang hidung sendiri. Jadi terbaik mari kita tonton terlebih dahulu soalan daripada ahli parlimen pembangkang ini yang memalukan diri sendiri. Seterusnya butiran 08,000 Malaysia Healthcare Travel Council, ringkasnya MHTC, diberikan penambahan 10 juta iaitu peruntukan sebesar 30 juta tahun 2024. Tanjung Karang ingin bertanya kepada YBMK kenapa MHTC ini tidak digunakan sebagai Malaysia Healthcare Tourism Council, yang mana ia lebih tepat dan menjelaskan bunyinya. Seterusnya minta penjelasan kenapa Board of Directors MHTC disorokkan di bawah www.mhtc.org/our-people, yang mana tercatat YB Menteri Kesihatan itu sendiri dan YB Economy memegang jawatan sebagai Joint Chairman. Dan persoalannya, kenapa YB Menteri Motek tidak dilantik sekali? Adakah ini satu amalan lazim kerajaan madani? Seorang menteri boleh duduk pula sebagai chairman dalam agensi di bawah kementeriannya. Mungkinkah ini amalan kerajaan madani sebagaimana Perdana Menteri itu sendiri memegang juga jawatan Menteri Keuangan? Tanjung Karang mohon YBMK menjelaskan rasional dan justifikasi dua orang menteri ini dilantik sebagai joint chairman di dalam MHTC. Yang terakhir, Tuan Pengerusi. Alright, so soalannya berbunyi di sini sahabat semua. Dia cuba sebenarnya soalan ini memberikan persepsi ya, kononnya inilah kerajaan madani ya melantik YB Rafizi dan juga board of chairman-nya juga ya Menteri Kesihatan bersama. Jadi menarik untuk kita dengar soalan ini sahabat semua, sebab soalannya adalah kenapa dilantik, kenapa disorokkan. Itu soalan yang diberikan oleh ahli parlimen pembangkang ini. Dan seolah-olah kononnya ini adalah perkara baru, seolah-olah ini diamalkan oleh kerajaan madani. Sebenarnya itu soalan yang cuba disampaikan oleh ahli parlimen ini. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada YB ya, daripada YB yang bertanggung jawab, yaitu YB Menteri Kesihatan ya, tidak lain tidak bukan sahabat semua. Siapa yang tidak kenal dengan YB Kesihatan, ahli parlimen dari Sekijang. Jadi mari kita tonton jawapan padu sehingga terdiam terduduk ahli parlimen pembangkang yang cuba kononnya bersikap bersikap sombong, kononnya inikah amalan daripada kerajaan madani. Sahabat semua, mari kita dengar jawapan ini. Tanjung Karang. Yang Berhormat Menteri, saya minta tanya berkaitan dengan Board of Directors di dalam MHCT itu, yang mana YB Menteri dan YB Rafizi diangkat sebagai Joint Chairman di dalam sebagai board di dalam MHCT. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Tanjung Karang. Baiklah, sebenarnya saya nak mendedahkan kat sinilah. Board of Directors ini sebenarnya telah bermula daripada zaman kerajaan sebelum ini. Jadi saya sebenarnya tidak Apa jawapannya sahabat semua? Daripada zaman kerajaan sebelum ini. Kerajaan apa? Ya, jadi siapakah kerajaan itu? Jadi menarik ya. Board of Directors ini sebenarnya telah bermula daripada zaman kerajaan sebelum ini. Jadi saya sebenarnya tidak meneruskan. Cuma saya mengurangkan ya. Tempoh hari dia ada 3
menteri, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, Menteri Ekonomi dan juga Menteri Kewangan. Tapi saya cut off tinggal Menteri Ekonomi dan juga MHTC. Bagi saya itu adalah okey, sebab berkaitan dengan MHTC ni, kita kena faham Kementerian Kesihatan Malaysia ni dia bukan operasional sahaja. Kementerian Kesihatan ni juga ada unsur-unsur untuk kita menambah ekonomi negara. Jadi MHTC ini adalah satu agensi yang boleh kita gunakan untuk menambah ekonomi negara. Sudah tentulah bila ada Menteri Ekonomi, tepatlah sekali. Jadi Kenapa bagi Menteri saya, Motek tidak disertakan bersama? Dia lebih kita signifikan. ada Motek bukan tak masuk pun, tapi kita buat engagement. Selalu kita buat engagement dengan Motek. Jadi bagi saya itu tak ada masalahnya. Terima kasih. Okey, Pendang. Terima kasih Tan Sri Tun, terima kasih Yang Amat Menteri. Saya nak terus pada soalan. Sekarang ni kesihatan semakin kompleks. Apakah kekangan pihak Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan untuk nak menyerap doktor-doktor kita yang masih kontrak dan juga nursing kita yang kompeten? Sebab apa? Kita tengok di Dubai, di Qatar, banyak mereka employ nursing dan doktor daripada Malaysia. Jadi kenapa mereka gunakan kepakaran yang kita lahirkan, tiba-tiba kita tak guna sepenuhnya? Ini satu. Yang kedua, saya tengok banyak hospital masih lagi kekurangan doktor-doktor dan juga pakar dan juga nursing, termasuk hospital Pendang. Saya minta doktor tolong penuhkan dia punya org chart, organisasi chart yang masih lagi jauh daripada sepatutnya, yang mana kepakaran kesihatan orang-orang Pendang sekarang ni semakin meningkat, menyebabkan mereka terpaksa refer ke hospital, tapi tak ada tenaga pakar ataupun doktor-doktor, kena pergi juga ke tempat hospital Senabaya. Jadi kita bazir duit lah, kita bina tu kalau tak guna. Terima kasih Menteri. Menteri ada 5 minit lagi. Okey, baik. Terima kasih. Saya suka menjawab macam ni lah ya. Sebenarnya isu-isu yang berkaitan dengan sumber manusia ini memang menjadi satu yang kita pentingkan dalam Kementerian Kesihatan ya. Contohnya isu doktor, doktor-doktor kontrak. Jadi sebab tu saya I will put this macam, maksudnya semasa saya masuk sebagai Menteri Kesihatan, perkara pertama di antara perkara yang penting saya cuba selesaikan ialah masalah isu kontrak doktor ni ya. Jadi sebab isu-isu macam ni kita kena lihat kepada ekosistem. Jadi untuk melihat kepada ekosistem, dia bukan mengambil masa 1-2 hari. Dia perlukan kajian yang menyeluruh, dia perlukan mendapat input daripada agensi-agensi lain, agensi pusat dan sebagainya. Sebab tu kita ada sekarang ni High Level Committee HLC yang saya sendiri bersama Setiausaha KSN Ketua Setiausaha Negara co-chair untuk kita dapatkan penyelesaian yang terbaik, dan banyak agensi-agensi lain yang juga kita libatkan dalam HLC ini, termasuklah menteri dari JPA, MOF, KPT sebab itu penting sebab tu kita ada penyelesaian sementara untuk short term dan mid term, di mana Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan telah meluluskan 12,800 kontrak penempatan untuk kontrak doktor kepada penempatan tetap. Ini satu angka yang sangat besar yang tak pernah dibuat oleh mana-mana kerajaan sebelum ini. Kita kena bagi kredit yang ini kepada kerajaan pada hari ini. Kemudian tentang doktor nurses juga kita ambil penting sebab dalam ekosistem perkhidmatan kesihatan, nurses is very important. Kalau nak saya bagi tahu pada semua yang berhormat, sebenarnya hampir kesemua mereka yang keluar daripada Institut Latihan Kejururawatan ILKKM Malaysia ini, hampir semua kita serap ke dalam perkhidmatan tetap di semua fasiliti kesihatan kita. Untuk akhir tahun ini insya-Allah tinggal 200 lebih, semuanya akan kita serap ke dalam perkhidmatan kesihatan, fasiliti kesihatan kita. Dan untuk pengetahuan juga saya nak bagi tahu yang ini. Sebenarnya memang saya dah sebut sebelum ni dalam Dewan Mulia ni, tapi saya sebut sekali lagi. Dalam kita melatih jururawat ini, dia perlukan kelayakan yang tertentu. Dan kelayakan ini menyebabkan ada sebahagian mereka yang berminat untuk masuk ke latihan kejururawatan tidak dapat kita terima. Jadi saya minta supaya tim di Kementerian Kesihatan, khususnya di lembaga jururawat, untuk melihat perkara yang ini, iaitu mengurangkan kelayakan
dan membenarkan mereka yang kurang layak untuk bersama dalam kursus ataupun latihan kejururawatan ini dan memberi tempoh yang sedikit lebih. Contohnya mereka kena diploma 3 tahun dan we give another 6 months lebih masa untuk mereka itu dilayakkan masuk ke dalam diploma, latihan diploma untuk kita menambahkan lagi jumlah jururawat kita. Ini adalah satu inisiatif baru yang saya rasa juga perlu diberikan pujian tentang apa yang kita buat dalam kerajaan baru ini, sebab kita cuba menyelesaikan. Kita tidak hanya bercakap tentang masalah tapi selesaikan masalah. Jadi untuk selesaikan masalah dia perlukan banyak kepada dan tadi kajian dan sebagainya. Jadi kita bukan petik sana petik sini, ini jawapannya, tak boleh. Kita kena kaji satu persatu di manakah sebenarnya sumber masalah dan di situlah kita cuba selesaikan. Saya Ailam. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu penjelasan yang begitu menyeluruh ya daripada Menteri Kesihatan. Dan satu lagi awalnya tadi bagaimana kita lihat ya ahli Parlimen Pembangkang sebenarnya cuba membuat pembongkaran. Tetapi akhirnya apa yang terbongkar sahabat-sahabat semua, bahwa apa yang sedang dan apa yang dilakukan sebenarnya itu dilakukan, diamalkan oleh kerajaan sebelum ini. Kita tidak mau sebut kerajaan manalah. Ya, kita tahu siapa kerajaan itu. Tapi hari ini ya ahli pembangkang ini bersikap hero, konon membongkarkan perkara itu, tapi akhirnya memalukan diri sendiri. Dibongkarkan oleh YB Menteri Kesihatan di dalam Dewan Rakyat ini. Jadi inilah sahabat semua, otak-otak yang anda tahu otak mereka hilang kemana. Mungkin mereka menggunakan otak di lutut. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi ya, sampai di sini saja. Seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.